Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan taklimat kepada pihak waris, ibu bapa, seterusnya guru-guru di sekolah kebangsaan Hakim Tih. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah sekian lama kita berada dalam suasana pandemik COVID-19 ini, alhamdulillah Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengumumkan pembukaan sekolah, iaitu bermula pada 1 hari bulan Mac, kemasukan murid prasekolah tahun 1 dan tahun 2. Bagi tahun 3, 4, 5 dan 6 akan bermula pada 8 Mac. Ini merupakan berita yang sangat gembira kepada warga pendidik khususnya dan para ibu bapa yang sedang menanti pengumuman tersebut. KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan dan menyimak semula garis panduan pengurusan pengoperasian sekolah dalam norma baru versi 2.0. Garis panduan ini disediakan bagi memastikan penjagaan kesihatan dan keselamatan anak-anak murid dan juga para guru. Merujuk kepada 3C yang diberikan oleh KKM, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang pertama, jauhi kawasan yang sesak, crowded place. Yang kedua, mengelak kawasan sempit, confined space. Dan yang ketiga, bercakap ataupun bersembang dengan jarak yang jauh, close conversation. 3 kaedah ini anak-anak, tuan-tuan dan puan perlu ambil perhatian. InsyaAllah para guru yang ada di sekolah nanti akan memberikan garis panduan yang lebih terperinci. KPM juga melalui KKM telah menekankan kepada 3 amalan yang perlu diamalkan oleh anak, tuan-tuan dan puan ketika berada di sekolah bagi menjaga kesihatan dan juga keselamatan mereka. Pertama ialah cuci tangan dengan air dan sabun, iaitu disebut sebagai 3W. Yang pertama ialah wash, yang kedua wear, memakai pelitup muka, dan yang ketiga warn, iaitu memberi peringatan serta memastikan penjarakan fizikal dan juga tidak bersalam-salaman di antara mereka. Ketika berada di sekolah, anak-anak, tuan-tuan dan puan akan diberikan taklimat oleh guru-guru, terutamanya guru kelas, berdasarkan SOP yang telah diberikan oleh pihak kementerian. Mengikut arahan guru, dan ketika hadir ke sekolah, anak-anak, tuan-tuan dan puan hendaklah memastikan mereka akan diambil suhu yang tidak melebihi 37.5, boleh masuk ke sekolah, hadir ke sekolah seperti biasa. Tapi jika anak-anak, tuan-tuan dan puan tidak sihat, iaitu suhunya melebihi 37.5 ke atas, maka pihak sekolah menasihatkan anak, tuan-tuan dan puan dibawa pulang dan juga dibawa ke hospital. Tuan-tuan dan puan, sebagai rumusan taklimat saya pada pagi ini, saya ingin menyeru kepada tuan-tuan dan puan semua supaya mematuhilah SOP yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Seterusnya, marilah kerjasama kepada pihak sekolah bagi memastikan keselamatan dan juga pembelajaran anak-anak, tuan-tuan dan puan dapat berjalan dengan lancar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Tuan Guru Besar. Saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang tanggungjawab dan peranan pihak sekolah dalam merealisasikan intipati kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia. Seperti yang kita ketahui,
KSSR semakan 2017 merupakan intipati dalam gelombang kedua PPPM, iaitu daripada tahun 2016 hingga tahun 2020. Dalam gelombang kedua itu tertera semakan KSSR 2017 di mana murid-murid sekarang berada di tahun 5 sekolah kebangsaan kini bagi tahun 2021. Untuk tahun 5 sampai daripada tahun 1 sampai tahun 5 ada perubahan subjek, ada perubahan penambahbaikan dalam semakan KSSR 2017, dan daripada tahun 5 kita melihat kepada pengguguran subjek TMK di mana subjek RBT mengambil alih subjek TMK, diserap masuk, diasimilasi masuk dalam subjek RBT bagi tahun 5 2021. Kini negara kita berada dalam gelombang ketiga PPPM 2021 hingga 2025, di mana kata kuncinya ialah ke arah kecemerlangan. Seterusnya, saya akan membicarakan tentang PBD. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, 4 komponen utama dalam PBS yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2016. Salah satu komponen yang terdapat dalam PBS, pentafsiran berasaskan sekolah, adalah pentafsiran berasaskan bilik darjah ataupun PBD, di mana murid-murid dinilai daripada aspek TP1 hingga TP6. Bermula dengan TP1 itu tahu, TP2 tahu dan faham, begitulah seterusnya. Untuk makluman semua, PBD adalah penilaian holistik sepanjang tahun berdasarkan 4 kriteria utama, di mana guru-guru menilai murid-murid berdasarkan pertama, lisan, kedua, bacaan, ketiga, tulisan, dan keempat, pemerhatian. Itulah nilai holistik bagi PBD sepanjang tahun. Seterusnya, saya akan membicarakan tentang target dan sasaran sekolah kebangsaan Hakim Teh. Pihak sekolah menyediakan perancangan strategik selama 3 tahun, bermula pada tahun 2021 sehinggalah tahun 2023. Di mana perancangan strategik itu adalah melihat kepada kehendak target sekolah dalam kemenjadian guru khususnya dan kemenjadian murid amnya. Dan juga ada pengurusan panitia juga perlu menyediakan perancangan strategik bagi tahun semasa bagi memastikan kelancaran perjalanan mekanisme pendidikan berada ataupun terarah ke dalam landasan yang betul mengikut SOP ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Seterusnya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, DPK, kalau kita berada dalam COVID-19, dia ada COVID-19 atau pandemik 2.0. Begitu juga dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, DPK. Untuk makluman semua, DPK adalah dokumen penjajahan kurikulum 2.0, di mana dalam DPK 2.0 itu merujuk kepada penghasilan jadual waktu daripada SPI bilangan 9 2016, di mana DPK 2.0 melihat kepada penggunaan bilangan waktu mengajar guru-guru, bilangan jam yang diperuntukkan bagi setiap mata pelajaran. Oleh itu, diharapkan tuan-tuan dan puan-puan akur dengan jadual waktu kelas yang akan diberikan oleh guru kelas masing-masing, bermula pada waktu masuk kelas sehinggalah waktu pulang. Seterusnya, saya melihat kepada SOP. Kita berada di zaman SOP, pandemik COVID-19. Begitulah dengan pihak sekolah, tidak akan lari daripada SOP, 4 SOP utama ataupun 4 mood utama. Pertama, mood kehadiran ke sekolah. Kedua, mood berada dalam kelas. Ketiga, mood semasa waktu rehat. Dan mood semasa pulang. Saya ingin bercerita tentang mood sewaktu pulang. Kementerian Pendidikan menetapkan 4 mood utama. Jadi pihak sekolah kebangsaan Hakim Teh memilih kepada mood yang keempat, mood penyuraian kelas, ataupun dalam erti kata yang lain, waktu pulang murid-murid. Waktu pulang murid-murid adalah berdasarkan kepada masa. Dilepaskan murid-murid mengikut masa. Maksudnya akan ada murid yang pulang tepat pada masanya, dan begitu juga dengan kelas-kelas yang tertentu akan pulang lewat sedikit daripada masa murid-murid yang pulang awal tadi. Ini bagi memastikan kelancaran SOP bagi waktu pulang murid-murid. Saya rasa itu sahaja daripada apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kerja buat kita diberkati dan dirahmati. Akhir kata, hashtag kita jaga kita. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Guru Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Balkis binti Bahadun, penolong kanan had Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Hakim Teh. Alhamdulillah,
Selamat datang kepada waris-waris SK Hakim Tih. Baiklah, saya akan bercakap mengenai bidang HEM. Yang pertama sekali, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada waris-waris bagi tahun 1 dan juga prasekolah. Untuk makluman semua, seperti yang telah disedia maklum, bahawa murid prasekolah tahun 1 dan juga tahun 2 akan hadir pada 1 hari bulan Mac 2021, iaitu pada hari Isnin. Manakala pelajar untuk tahun 3 sehingga tahun 6, mereka akan hadir pada 8 Mac 2021. Untuk makluman semua, murid-murid perlu hadir ke sekolah mengikut jadual yang telah ditetapkan. Untuk makluman waris, Sekolah Kebangsaan Hakim Tih telah menetapkan, iaitu murid-murid perlu hadir ke sekolah bermula jam 7.45 pagi akan bermula sesi PDPC. Jadi, murid perlu hadir 15 minit sebelum waktu PDPC bermula. Seperti yang sedia maklum, pada tahun ini kita mengalami pandemik COVID-19. Jadi, apabila hadir ke sekolah, kita perlu mematuhi SOP yang telah diperkenalkan. Jadi, setiap murid akan hadir ke sekolah pada waktu yang telah ditetapkan. Mereka akan melalui beberapa fasa sebelum mereka bergerak ke kelas. Yang pertama sekali, untuk makluman semua waris perlu menyediakan pelitup muka kepada semua pelajar yang akan hadir ke sekolah. Mereka akan hadir ke sekolah, mereka akan berada di pintu pagar sekolah, akan melalui beberapa perkara yang perlu mereka lakukan, iaitu mereka akan diambil bacaan suhu pada waktu mereka tiba. Kemudian mereka akan bergerak ke kelas dalam keadaan penjarakan sosial bersama dengan kawan-kawan mereka. Mereka akan terus berada di kelas sehinggalah pembelajaran ataupun sesi PDPC akan bermula. Begitu juga pada waktu balik. Pada waktu balik, semua murid akan bergerak mengikut jadual yang telah ditetapkan, iaitu secara berperingkat. Mereka tidak akan dilepaskan semua sekali pada waktu balik tersebut. Untuk makluman pelajar waris semua, para pelajar akan makan pada waktu rehat. Dan waktu rehat mereka ialah pada pukul 10.15 pagi. Pada waktu rehat mereka akan makan di kelas. Jadi saya di sini ingin menggalakkan waris-waris untuk membekalkan makanan kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Namun begitu, sekiranya para waris bermasalah untuk membekalkan makanan, sekolah akan menyediakan makanan, iaitu jualan di kantin. Namun begitu, murid akan membeli di kantin dan akan makan di kelas juga. Setiap murid tidak dibenarkan untuk makan di kantin. Untuk murid-murid yang layak untuk mendapat makanan RMT, mereka juga akan dibekalkan makanan pada waktu rehat juga. Jadi kepada murid-murid yang layak, iaitu seramai 49 orang murid, mereka akan dibekalkan makanan. Jadi saya di sini ingin memaklumkan pada waris yang terlibat, sekiranya murid-murid tersebut murid RMT, jadi tuan-puan tidak perlu membekalkan makanan kerana pihak sekolah akan membekalkan makanan melalui RMT kepada murid yang terlibat. Berkaitan dengan perkara yang berikutnya ialah sistem APDM ataupun kehadiran dan juga maklumat murid. Di sini saya ingin memohon jasa baik semua waris untuk sentiasa mengemaskini maklumat tuan-tuan dan puan-puan di dalam sistem APDM melalui laman sesawang Public MOE. Jadi tuan-tuan dan puan-puan juga boleh menyemak kehadiran anak-anak tuan-tuan dan puan-puan melalui laman sesawang tersebut. Selain pada itu, saya juga ingin memaklumkan kepada semua waris untuk sentiasa mengemaskini maklumat-maklumat yang penting, antaranya ialah maklumat pendapatan dan juga nombor telefon yang mudah untuk dihubungi oleh pihak sekolah. Selain daripada itu, saya ingin memaklumkan tentang bantuan awal persekolahan yang telah pun kita agihkan kepada semua waris pada 15 hari bulan 2 2021 yang lalu. Alhamdulillah. Dan satu perkara lagi di sini yang ingin saya ingatkan kepada waris ialah berkaitan kehadiran pelajar ke sekolah.
sekiranya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan mengalami gejala iaitu tidak sihatlah, jadi tidak perlu tuan-tuan dan puan-puan menghantar anak-anak ke sekolah. Cuma yang perlu tuan-tuan dan puan-puan lakukan ialah maklumkan kepada guru kelas berkenaan tentang permasalahan anak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya rasa itu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Hakim Tih. Nama saya Cikgu Ahmad Syamil bin Abdul Rahim, Guru Penekanan Ko-Kurikulum Sekolah Kebangsaan Hakim Tih. Saya hari ini untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua mengenai unit Ko-Kurikulum Sekolah Kebangsaan Hakim Tih. Pertama sekali, ingin saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pelancaran laman sesawang Google Sites unit Ko-Kurikulum Sekolah Kebangsaan Hakim Tih. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, tuan-tuan boleh melihat link kepada laman sesawang Google Site ini di skrin sekarang. Alright, dan juga tuan-tuan boleh mengimbas QR code untuk ke laman sesawang Google Sites ini juga berada pada link berada pada skrin sekarang. Alright, untuk pengetahuan semua, laman sesawang Google Site ini digunakan untuk menyampaikan informasi, maklumat, pengumuman dan juga laporan mengenai aktiviti murid ketika kegiatan Ko-Kurikulum Sekolah Kebangsaan Hakim Tih. Ingin saya berkongsi di sini adalah beberapa fokus unit Ko-Kurikulum Sekolah Kebangsaan Hakim Tih. Saya bahagikan kepada beberapa fokus. Saya ingin berkongsi fokus utama Ko-Kurikulum pada tahun 2021. Okey, yang pertama adalah olahraga, yang kedua adalah STEM, yang ketiga adalah Puteri Islam, yang keempat adalah Karnival Dakwah. Selain pada itu, kita juga ada fokus tambahan 1 dan juga fokus tambahan 2. Fokus tambahan 1 adalah bola sepak, TKRS, Doktor Muda dan juga Karnival Bahasa. Dan juga fokus tambahan 2 adalah bola jaring, aktiviti kesenian, pengakap dan juga aktiviti kebudayaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, adalah sangat ditekankan untuk kita mementingkan dan memberi fokus kepada pembangunan bakat. Jadi saya tidak meninggalkan salah satu fokus, iaitu fokus untuk pembangunan bakat. Untuk mengetahui tuan-tuan dan puan-puan semua, kita akan mengambil bahagian secara serius dalam dua aktiviti di peringkat prasekolah, iaitu Karnival Pendidikan Prasekolah dan juga Karnival Sukan Prasekolah. Dan juga kita unit Ko-Kurikulum Sekolah Kebangsaan Hakim Tih menetapkan pelibatan sekurang-kurangnya 2 murid dalam pasukan sekolah dari tahap 1. Okey, 2 murid dalam pasukan sekolah dari tahap 1. Tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya berkongsi dengan semua adalah beberapa penambahbaikan unit Ko-Kurikulum tahun 2021. Yang pertama ialah laporan aktiviti mingguan Ko-Kurikulum. Untuk pengetahuan semua, kita akan menggunakan satu QR code untuk para guru memuat naik dokumentasi bergambar setelah penyumpaan selesai. Dengan ini, pada akhir penyumpaan, para waris warga Sekolah Kebangsaan Hakim Tih boleh melihat aktiviti dan penyumpaan aktiviti kegiatan Ko-Kurikulum murid pada hari itu sejurus selepas aktiviti tamat, selepas guru menyediakan laporan dalam QR code yang diberi. Dan yang kedua, kita akan menyediakan buku laporan PAJSK. Dan untuk pengetahuan semua, buku ini adalah untuk perekodan laporan, rumusan pencapaian dan aktiviti mingguan murid bermula tahun 4 hingga tahun 6. Akhir kata, semoga tahun 2021 akan membawa kejayaan demi kejayaan kepada Sekolah Kebangsaan Hakim Tih. Alone we can do so little, together we can do so much. #SKHT menuju ke puncak. #sekolah kita, image kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.